Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada rakan-rakan semua, tuan dan puan. Sekali lagi Alhamdulillah saya ucapkan selamat pagi, Assalamualaikum kepada semua. Jadi Alhamdulillah hari ini kita dapat meneruskan satu lagi hari dalam minggu kita, dalam bulan kita. Jadi bagi meneruskan perkara-perkara yang kita dah rancang dan juga meneruskan kelangsungan perkara-perkara yang sedang kita kerjakan. Jadi dari hari ke hari, dari masa ke semasa tuan dan puan, kita sama-sama mempunyai satu mindset, mempunyai satu tujuan, mempunyai satu hala tuju bahawa kita sentiasa nak memperbaiki apa yang kita dah lakukan semalam, apa yang kita dah lakukan minggu lepas, apa yang kita dah lakukan bulan lepas dan seumpama dengannya. Jadi insya-Allah dengan keadaan itu, dari masa ke semasa kita bukan sahaja memberi impact kepada diri kita, pada masa yang sama kita memberi kesan yang baik kepada orang di sekeliling kita, sehinggalah dia mencapai, dia sampai kepada komuniti yang lebih besar. Jadi untuk itu tuan dan puan sepanjang bulan Februari sehingga Mac ada pelbagai aktiviti dan program yang disusun. Jadi tuan dan puan boleh follow sama ada di social media, Facebook ataupun channel YouTube. Dalam beberapa video yang disiarkan dari masa ke semasa ada topik-topik perbincangan yang dibawa untuk dikemukakan kepada tuan dan puan. Jadi salah satu perkara dalam keadaan semasa sebenarnya tuan dan puan, salah satu perkara yang penting adalah sebenarnya selain daripada perkara teknikal menguruskan perniagaan, perkara-perkara teknikal menguruskan masa, menguruskan keluarga dan menguruskan semua rancangan-rancangan kita, salah satu perkara lagi yang penting sebenarnya adalah tentang emotional intelligence. Emotional intelligence di mana kita akhirnya dapat mengurus diri kita sendiri dan dapat mengurus bagaimana kita dapat mengawal bagaimana kita react ataupun kita respon kepada keadaan sekeliling. Kita tak dapat nak mengawal apa yang orang di sekeliling kita lakukan, kita tak dapat mengawal situasi-situasi yang berlaku, tetapi dalam keadaan semasa paling besar yang kita boleh lakukan adalah mengawal diri kita, mengawal emosi kita, mengawal keadaan kita dan juga mengawal bagaimana kita memberi respon dan kita memberi reaksi kepada keadaan-keadaan yang berlaku sekarang. Jadi untuk itu tuan dan puan, beberapa topik yang saya bawakan sebenarnya jatuh dalam kategori itu. Kita bincangkan selain daripada perkara-perkara teknikal macam nak jadi usahawan, nak buat syarikat, nak bina perniagaan dan seumpama dengannya. Satu lagi perkara yang penting yang kita perlu ketengahkan adalah keadaan di mana kita perlu menjadi manusia yang sejati. Yang itu yang saya kategorikan sebagai emotional intelligence. Jadi perkara ni besar, dia adalah satu perbincangan yang luas. It is actually a very wide discussion. Topik itu ada banyak perkara-perkara lain, tapi saya bawakan beberapa perkara yang biasanya ada kaitan dengan komunikasi kita, yang berkaitan dengan cara bagaimana kita nak mengurus situasi kerja kita, situasi kita berkomunikasi dengan rakan kerja ke, dengan bos ke, dengan majikan ke, dengan staff ke, yang seumpama dengannya. Maksudnya hubungan kita dengan orang lain, hubungan kita dengan orang lain di sekeliling kita. Jadi hari ini kita nak bawakan satu lagi perbincangan tentang keadaan sebenar di mana kita perlu menyatakan, kita perlu menyampaikan sisi negatif ataupun kita kata bad news lah, ataupun orang kata berita-berita buruk, feedback yang mungkin negatif, yang akan membolehkan, menyebabkan yang mendengar tu mungkin akan down atau akan rasa tidak selesa. Jadi perbincangan hari ini akan berputar sekitar perbincangan dengan topik itu. Bagaimana ataupun apakah perkara-perkara yang mungkin kita nak berikan pendekatan, nak lihat semula bagaimanakah pendekatan kita apabila kita nak memberi maklum balas negatif. Jadi tuan dan puan, dalam senario saya sendiri ramai yang akan bertanya apa pendapat, apa pandangan. Jadi perkara ini, pendapat atau pandangan ini kadang-kadang dia sangat sensitif. Jadi sekiranya kita nak menipu, contohlah kalau tanya satu pendapat sebenarnya dia gagal, tetapi kita nak jaga hati dia, kita cakap oh tak apa, ini okey, awak lulus. Jadi dia akan memberi impact yang berbeza, yang salah kepada orang yang menerima feedback kita itu tadi. Jadi dalam keadaan semasa, contoh sekiranya kita menjadi mentor ataupun kita menjadi coach ataupun kita menjadi orang yang perlu memberi hikmat nasihat yang tertentu, memang dalam skop kerja kita, maka perkara-perkara nak beri maklum balas negatif, nak sampaikan berita-berita buruk, ini adalah perkara-perkara yang kita perlu lakukan juga, walaupun kita tak suka.
Walaupun kita tak suka, kita kena lakukan. Jadi ada perkara-perkara yang mungkin sebenarnya kita tak perlu pun beri feedback langsung. Mungkin kita kata tak ada apa-apa, itu terpulang sama ada nak buat A, nak buat B, kerana dia tidak ada perkara yang orang kata signifikan ataupun perkara yang serius. Kalau dia buat pun tak apa, dia tak buat pun tak apa. Jadi mungkin itu kita lebih selesa dengan memberikan orang cakap kebebasan kepada pihak yang berkenaan untuk buat sahaja keputusan ataupun ambil saja tindakan apa-apa sahaja. Tetapi dalam keadaan-keadaan tertentu kita ada perlu memberi input-input yang berbentuk benar, realiti, meskipun ia pahit. Dan input-input ini sebenarnya tuan-tuan dan puan bergantung kepada konteks dan senario. Jadi salah satu perkara yang kita perlu bersedia adalah untuk kita mempunyai orang kata tebal muka. Tebal muka, biasa orang cakap thick skin, sebab kita nak menyampaikan satu perkara yang kita tahu orang tu tak suka. Jadi kita macam tebalkan muka kita, kita tak boleh nak malu, sebut juga. Itu salah satu perkara yang kita kena ada lah. Maksudnya kita bukan jenis orang yang malu-malu nak cakap. Dia tak boleh, kerana bila kita nak menyampaikan perkara-perkara yang berbentuk negatif ini, dia perlu satu keberanian. Jadi apabila kita nak menyampaikan perkara macam ini, biasanya kita perlu lakukan dengan secara yang orang kata tactful, secara yang menguruskan sensitiviti itu tadi. Jadi biasanya apabila kita nak menyampaikan berita yang buruk ataupun perkara-perkara yang negatif, dia dibuat secara private. Dia secara tertutup, kita tidak dedahkan secara umum, kerana ia adalah satu berita negatif ataupun satu feedback negatif, sedangkan perkara yang dilakukan itu tidaklah mendatangkan satu dosa besar, bukan. Mungkin ada satu kesilapan, contoh cara mungkin ada beberapa feedback yang saya terima adalah contoh apabila mengambil video, contohlah, ini perkara teknikal, mengambil video perlu begini, perlu sengit sana, perlu sengit sini, contoh. Jadi itu adalah perkara-perkara biasa. Kalau memang dia bertanya secara umum, memang kita bolehlah beritahu secara umum, tetapi sekiranya ia bukanlah tak ditanya secara umum tetapi ditanya secara private, biasanya kita memang akan bagi feedback secara private. Jadi bergantung kepada konteks situasinya begitu. Tetapi secara umum, apabila kita nak menyampaikan berita negatif ataupun berita kurang baik ni tadi, kita lakukan secara private, secara tertutup. Tak bermaksud seorang-seorang, mungkin dalam kumpulan kecil 2-3 orang, ia tidak bersifat umum. Ada perkara-perkara kita tidak beri secara umum. Itu antara orang kata pendekatan yang saya ambil, tuan dan puan. Sekiranya tuan dan puan bertanya, saya lebih menggalakkan tuan dan puan terus pergi ke www.lifetracklearning.com ataupun nuraminaomar.com, kerana di sana memang ada ruang tuan dan puan boleh hantar email ataupun tuan dan puan boleh isikan borang. Jadi sekiranya soalan itu ataupun orang kata konten yang tuan sampaikan itu memang perlu dijawab secara private, saya akan jawab secara private. Tetapi sekiranya memang dah ada video ataupun orang kata dah pernah saya bincangkan, maka saya halakan saja kepada video ataupun posting-posting tertentu yang mungkin sudah menyentuh tentang apa yang tuan dan puan nak tanya itu tadi. Jadi ini adalah perkara-perkara yang antaranya kita anggap sebagai biasa, tetapi perlu kita letakkan sebagai salah satu cara kerja, cara kita bagaimana nak berkomunikasi. Dalam keadaan sekarang ni tuan dan puan, ramai orang sangat sensitif, tapi kita sebutlah, kita kata kalau sensitif sangat janganlah berada di media sosial contohnya. Tetapi kita manusia tuan dan puan, kita manusia. Jadi kita ada satu sisi yang kita sebut sebagai ihsan tu tadi, dan mungkin dan memang ada satu sisi yang kita kata only tough person last. Jadi kita kena kuat lah, contohnya begitu kan. Jadi dalam keadaan itu kita perlu balancekan. Jadi bagaimana presence kita secara online di belakang skrin tu tadi, maka itulah yang kita perlu uruskan juga. Jadi apabila kita memberi feedback yang negatif tuan dan puan, ataupun menyampaikan orang kata berita buruk ni tadi, antara perkara seterusnya adalah untuk kita maintain objektif kita tu tadi, kekal dengan objektif tadi. Contoh kalau kita nak sampaikan satu feedback kepada individu itu, katalah tentang tentang strok penulisan. Katalah kita ni nak buat komen tentang strok penulisan dia, mungkin tak betul tu tadi, ataupun ada perkara yang kita kata salah ni kan, tetapi ia hanyalah tentang strok penulisan. Orang masih boleh baca. Jadi dia bukanlah satu perkara yang macam jahat ataupun satu perkara jenayah, bukan. Dia saja menulis, tapi tulisan dia tu mungkin kita kata salah, tak standard, contoh. Jadi ada perkara-perkara begini, apabila kita bercakap, menyampaikan feedback itu, kita mesti objektif kepada tulisan tu. Jadi kita tak perlu nak komen-komen perkara lain macam itulah tak sekolah, itulah tak belajar tinggi, tulis pun tak tahu. Jadi perkara-perkara macam itu bukan yang objektif. Jadi kalau
kalau kita nak fokus kepada stroke itu, jadi maklumkan kepada dia stroke-nya itu kena bulat ke, kena lurus ke, kena sengit ke. Jadi perkara-perkara itu fokus kepada objektif yang kita nak sampaikan tu tadi. Jadi pada kebanyakan masa orang tak suka terima feedback, orang tak suka kerana feedback itu datang dengan secara subjektif, dia tak objektif langsung. Jadi katalah contoh, pakai Canva ke? Canva ni percuma. Kalau Canva ni percuma, nanti banyak benda kita tak boleh buat. Dia terhad. Lagipun dia gini. Kita asyik bercakap-cakap tentang yang itu sahaja tanpa memberi satu perkara yang objektif. Maknanya apa kalau saya guna contoh? Kalau saya design guna Canva, sepatutnya jadi apa? Jadi itu yang kita kata objektif. Contoh kalau kita kata guna Canva, kena explore ataupun kena tambah gambar-gambar baru contoh. Terus maklumkan saja, gunakan gambar sendiri, tambah gambar baru secara objektif. Kerana tujuannya adalah untuk menambah baik orang kata look setting ataupun gambar-gambar dalam poster contoh. Jadi terus kepada itu. Jadi tak perlu nak komen-komen perkara lain yang tidak ada kaitan dengan feedback ataupun perkara yang kita nak beri komen tu tadi. Jadi kadang-kadang kita kata satu perkara tu kita nak bagi feedback, nak bagi komen, kadang-kadang orang bagi kata tinggalkan komen. Tinggalkan idea-idea anda contoh kan. Jadi kita boleh tinggalkan secara umum kalau di social media. Tetapi ada masa-masanya tuan dan puan, apabila kita buat secara private itu, maka kita perlu lebih orang kata mudah terbuka secara objektif. Boleh mudah kita terbuka menyampaikan lah secara private tu tadi dengan lebih objektif kepada apa yang kita nak sampaikan. Jadi dalam keadaan kita nak menyampaikan berita buruk, kita nak menyampaikan feedback yang negatif, kita mesti juga wujudkan terus apakah perkara-perkara lanjut, apakah seterusnya yang kita boleh buat. Apakah seterusnya yang kita boleh buat. Jadi kadang-kadang kalau tuan dan puan berada dalam situasi di mana orang datang merujuk, orang bertanya dan juga mendengar situasi orang, ada perkara-perkara tertentu yang memang kita tidak perlu beri feedback. Sama ada positif negatif, kita diam sahaja, tidak perlu beri feedback. Dan kedua, kita ada perlu masanya memang beri feedback yang positif dan feedback yang negatif. Jadi bila kita nak buat inilah tuan dan puan yang kita sebut sebagai perlu ada kebijaksanaan. Jadi kebijaksanaan ini sebenarnya datang dengan dua perkara, dengan knowledge and practice. Jadi kita dah tahu cara-caranya tadi dan kita kena buat. Dan sepanjang yang kita buat tu, kita akan jumpa beberapa perkara termasuklah kesilapan. Kita akan ada buat kesilapan. Dan kedua, daripada kesilapan itu kita belajar untuk menambah baiknya. Menambah baiklah, memperbaiki apa-apa yang kita dah buat silap tu tadi. Jadi ini terpakai untuk semua keadaan. Jadi katalah kalau kita nak beri feedback, jadi kalau beri feedback positif pun ada caranya, beri feedback negatif pun ada caranya. Jadi salah satu yang saya temui, salah satu perkara yang saya temui, satu environment ataupun satu suasana yang mendidik kita untuk beri feedback secara objektif, feedback secara menyampaikannya dengan berstrategi adalah dalam kelab, dalam Toastmasters Club. Dia speaking club sebenarnya, dalam Toastmasters Club dia adalah speaking club, tetapi budayanya adalah budaya memberi maklum balas. The culture that built in Toastmasters Club is where everyone giving feedback and everyone open for feedback. So when we give feedback, there's a structure and how do we give feedback? How do we tell the other party what need to be improved? What is good about what they do? So that's actually a space where you can do that every time during the meeting conducted by club. Jadi sekiranya tuan dan puan ingin orang kata mendapat satu senario ataupun satu platform di mana kita diberi ruang untuk berlatih dan dilatih belajar daripada orang dan juga menerima feedback dan memberi feedback. Salah satu platform yang saya sarankan adalah Toastmasters Club. Jadi tuan dan puan boleh semak di website mana-mana kelab-kelab yang berhampiran dengan tuan dan puan. Ini bukanlah kempen menjual ke apa, bukan tuan dan puan, tetapi ini adalah perkara sebenar yang saya dapati membantu saya dan juga ramai orang lain. Bagaimana kita nak belajar untuk mempunyai satu budaya memberi feedback yang betul, memberi maklum balas yang betul dan menerima feedback juga pada masa yang sama. So in other words, we are learning together how to improve ourselves at the same time helping others to improve themselves. Jadi ini semua adalah orang kata salah satu cara ataupun usaha bagaimana kita nak meningkatkan kemahiran kita untuk mengurus diri, mengurus juga kita punya emotional intelligence, mengurus juga kita
punya kemahiran-kemahiran teknikal. Jadi kepada tuan dan puan, rakan-rakan sekalian, saya menyarankan sepanjang tempoh tahun 2021 ini yang berbaki sekitar 8 bulan sahaja lagi, 10 bulan 10 bulan, sekarang bulan 2. Jadi 10 bulan ini lagi, ambillah peluang untuk kita mencari ruang dan peluang untuk memperbaiki mana-mana kemahiran ataupun memperbaiki mana-mana bahagian yang perlu kita perbaiki. Mungkin dari segi pengalaman peribadi, mungkin dari segi kemahiran peribadi, mungkin dari segi tahap profesional peribadi kita. Satu di bahagian peribadi juga, maksudnya untuk diri kita sendiri. Masuk dalam program-program yang bagus, mungkin program secara online, program secara offline, dan dia ada kombinasi yang memberikan impact kepada kita tu tadi. Jadi kalau kita nampak kita perlukan kemahiran untuk menyampaikan maklumat, mungkin kita perlukan kemahiran presentation, contoh presentation skill ataupun speaking skill. Speaking ni ada banyak, tak semestinya public speaking, tetapi sekiranya tuan dan puan perlukan environment yang betul-betul berstruktur dan sentiasa ada pemantauan, itulah yang saya sarankan, tuan dan puan. Dan seterusnya mungkin ada kemahiran-kemahiran lain, termasuk kemahiran berbentuk teknikal. Mungkin kemahiran pengurusan, kemahiran pengurusan keuangan, pengurusan HR, kefahaman bagaimana nak menyusun struktur syarikat, itu yang berkaitan dengan kita sebagai usahawan. Jadi tuan dan puan lihat konteks yang bagaimana. Sekiranya tuan dan puan melihat ada keperluan untuk memperbaiki, contoh kita nak fokus kepada kemahiran keibubapaan, parenting skill. Jadi kita boleh juga dapatkan kemahiran itu, kita boleh belajar tu, ada online, ada offline pun ada. Jadi itulah perkara-perkara yang saya nak bawakan kepada tuan dan puan. Pilih sama ada 1, 2 ke 3 kategori kemahiran yang kita nak tambah baik untuk diri kita. Jadi apabila kita tahu contoh tuan dan puan 3 tahun hadapan, contoh tahun ni 2021, pada tahun 2023 saya akan jadi begini. Kita dah boleh visualize. Bila kita boleh visualize, maka kita akan susunkan apakah perkara-perkara yang kita perlu pelajari. Sebahagian daripada perkara itu nanti tuan dan puan akan nampak keperluan untuk kita membina emotional intelligence tu tadi. Ada perkara-perkara skill-skill yang kita boleh pelajari. Jadi dari masa ke semasa, semakin banyak kita belajar, semakin banyak kita menyampaikan kepada orang, semakin banyak pengalaman yang kita timba, semakin baik kita dapat memperbaiki diri kita, dan impactnya mesti sampai kepada orang sekeliling dan orang yang lebih ramai. Jadi untuk itu tuan dan puan, perkara-perkara apa sahaja yang kita mahu capai itu sebenarnya adalah bergantung kepada apa yang kita rancang ke depan. Jadi kita kena boleh visualize bila kita bercakap tentang organisasi. Kalau kita usahawan, kita sebut tentang vision, mission, kita cakap tentang visi misi syarikat. Pada masa yang sama kita juga perlu ada visi misi untuk diri kita sendiri. Jadi apabila kita bercakap tentang salah satu kemahiran iaitu memberi maklum balas negatif, kita nak bagi feedback yang negatif, kita nak menyampaikan berita buruk contoh, itu juga adalah satu kemahiran yang perlu kita kuasai. Jadi menyampaikan maklumat tu tadi, menyampaikan maklumat mungkin di dalam bentuk presentation skill, mungkin di dalam bentuk public speaking skill. Jadi itu adalah kemahiran-kemahiran antara yang kita boleh pilih untuk bina sepanjang tahun 2021 ini tuan dan puan. Jadi apa-apa saja pilihan yang kita buat sudah pasti akan menyokong kepada kita punya goal tadi yang kita visualize 3 tahun akan datang tadi. Katalah kita punya cita-cita akan mengetuai sebuah syarikat, jadi CEO kepada sebuah syarikat yang begini. Jadi salah satu kemahiran yang perlu kita ada sebagai CEO syarikat contohnya adalah kemahiran untuk menyampaikan maklumat dan perkara, bercakap di hadapan kita punya staff ataupun di hadapan potential investor. Mungkin kita perlu bercakap di hadapan rakan niaga ataupun partners, pemegang saham dan seumpamanya. Jadi perkara-perkara itu akan menjadi sebahagian daripada rancangan kita. Apakah perkara pertama yang kita nak baiki secara fokus untuk tahun 2021. Kemudian perkara kedua, perkara ketiga. Jadi sekurang-kurangnya perkara-perkara ini ada 3 atau 4 perkara yang kita nak buat sepanjang tahun. Jadi kita boleh susunkan quarter 1, quarter 2, quarter 3, quarter 4. Jadi bila kita susun tuan dan puan, senang. Perjalanan hidup kita, perjalanan jadual kita pun kita dapat susunkan. Meskipun dah susun memang susah lah, tetapi dah susun sekurang-kurangnya kita nampak. Kalau ada kesusahan, kalau ada perkara yang perlu dibetulkan, jadi kita betulkan. Tidaklah kita terkapai-kapai, tak tahu nak buat apa, tapi tak buat apa-apa. Tak tahu nak buat apa, tak buat apa-apa. Jadi itu menjadi satu halangan kepada kita untuk kita move on. Sama ada kita nak move on tu dengan keadaan macam mana itulah yang kita perlu tentukan.
Jadi tuan dan puan, memberi maklum balas negatif ataupun kita kata nak menyampaikan bad news kepada orang ini memerlukan satu kemahiran. Dia juga ada kaitan dengan emotional intelligence. Jadi perkara yang besarnya itu, bagaimana kita nak memberi feedback itu tadi, positif atau negatif, dan itu akan melibatkan banyak kemahiran-kemahiran lain. Jadi dia nampak macam perkara kecil tuan dan puan, tapi sebenarnya perkara kecil itu merupakan satu intipati kepada banyak lagi perkara-perkara besar. Jadi untuk itu tuan dan puan, saya ucapkan terima kasih kepada tuan dan puan yang sentiasa memberi sokongan, lebih banyak konten-konten yang baik, lebih banyak video, lebih banyak apa orang kata FB live ataupun video di channel YouTube, lebih banyak tuan dan puan muat naik konten-konten yang bagus, lebih bagus, lebih baik untuk keadaan semasa. Jadi banyak kan. Jadi tuan dan puan sendiri kalau ada perkongsian atau ada aktiviti-aktiviti yang tuan puan tahu sesuai dan elok untuk dikongsikan, itu saya juga doakan supaya urusan tuan dan puan dapat terus berkongsi sentiasa, supaya kita perbanyakkan lagi pilihan konten-konten yang bagus, kandungan-kandungan yang baik untuk ditonton oleh segenap lapisan masyarakat, supaya mereka mendapat maklumat-maklumat yang lebih bermakna. Jadi untuk itu tuan dan puan, saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada sokongan yang berterusan, sama ada tuan dan puan mengikuti ni channel YouTube ataupun di di Facebook dan seterusnya. Jadi saya ucapkan terima kasih sekali lagi. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada masa yang akan datang, insyaAllah, dalam video yang seterusnya. Jadi untuk itu, jumpa lagi. Assalamualaikum.